kita masuk pada maf'ul bih. Maf'ul bih ni dia ada dua jenis. Ta'rif dia ismun mansubun alladhi yaqa'u alaihi af'al. Yang maksudnya isim yang dinasabkan yang berlaku ke atas fa'il, yang mana dia terbagi pada dua jenis, iaitu zahiran dan mudmar. Zahir ni dia macam biasa, mudmar yang bersangkutan dengan domer, sama ada domer munfasil ataupun domer muttasil. Kalau munfasil dia ada 12 jenis. Contohnya iya ya tu yang dikira maf'ul bih. Kenapa munfasil? Sebab domer dia tu tak bersambung dengan perkataan iya tu. Muttasil pula dia bersambung. Contohnya dorobani. Nun kat situ nun orang panggil nun niqayah. Kalau anda tak silap, nun niqayah, dia telah dia pukul. Ataupun dorobana, dia telah pukul kami. Na yang kat situ dia jadi maf'ul sebab dia bersambung. Okey, i'rab dia pula iaitu baris dia. Baris-baris dia dari 3, fathah, kasrah dengan ya, mansub bil ya. Fathah ni dia isim mufrad. Contohnya macam kataba al-tilmizu ad-darsa. Ad-darsa tu mufrad sebab tu dia baris fathah. Contohnya yang lain, qabila al-asdiqa'u ada wata. Dakwata tu baris atas sebab dia mufrad. Kalau jamak taksir pun dia kira mufrad dan baris fathah, dia baris atas. Kalau kasrah ataupun baris bawah, dia kena jamak makna salim. Contohnya syaribal jami'u al-muratabati. Kalau i'rabkan dia jadi maf'ul bih ismun mansub bil kasrah. Tu kalau jamak makna salim. Contoh aliyah pula, dia mansub bil ya kalau dia musanna ataupun jamak muzakkar salim. Contoh qadama alabu hadidataini. Tu kalau contoh jamak muannas salim. Ataupun jamak muzakkar salim, yuhibbullahu sabirin, iaitu maknanya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Iaitu mansub bil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin membentangkan bahagian pertama, iaitu aqsam maf'ulun bih. Aqsam maf'ulun bih ni ada dua. Yang pertama sharih, yang kedua ghairu sharih. Sharih pula terbahagi kepada dua, iaitu isim zahir, yang kedua dhamir muttasil dengan dhamir munfasil. Yang pertama adalah isim zahir, yang bermaksud perkataan yang menunjukkan sebutannya jelas dan jelas kepada pembaca. Contoh ayat harrara salahu al-qadasa. Maf'ulun bihnya adalah al-qadasa. Sebab apa? Sebab bila ayat ni kita baca dah cukup jelas dah. Yang kedua adalah dhamir muttasil, yang bermaksud dhamir yang berhubung atau bersambung dengan kalimah yang lain. Contoh ayat darabahu zaidun. Maf'ulun bihnya adalah hu tu. Jadi kita nampak dah hu tu dia bersambung dengan perkataan yang lain. Seterusnya adalah dhamir munfasil, yang bermaksud dhamir yang bercerai dengan kalimah. Contoh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihnya adalah iyyaka. Iyyaka ni dia tak bersambung dengan perkataan lain, dia bercerai. Itulah dhamir munfasil. Aqsam maf'ulun bih yang kedua adalah ghairi sharih, iaitu terbahagi kepada 3 pecahan. Yang pertama muawwal ba'da harfi masdari, yang kedua jumlah muawwalah bi mufrad, yang ketiga jar wa majrur. Yang pertama adalah muawwal ba'da harfi masdari, yang bermaksud
suatu susunan bahasa yang tersusun dari huruf masdar dan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Posisinya biasa ditempati oleh masdar soreh yang semakna, dan masdar muawwal mempunyai i'rab sebagai isim mufrad. Contoh ayat, alimtu annaka sadiqun. Yang menjadi masdar muawwal dia adalah annaka sadiqun. Yang kedua adalah jumlah muawwalah bimufrad, yang bermaksud ianya mungkin datang dalam bentuk kata kerja atau kata nama dan kemudian ia ditakwilkan dengan isim mufrad. Contoh ayat, ra'aituka tal'abu. Yang ketiga adalah jar wa majrur. Contoh ayat, daqalat al-baiti. Perkataan al-bait menjadi maf'ulun bih mansub bin naz'i al-khafid, iaitu membuang huruf yang menjarkannya dan ditakdirkan kepada dakhalat fil bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulkarnain bin Zulkifli, nombor metrik 08360. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih adalah maf'ul yang terawal daripada 5 maf'ul, daripada maf'ulul fi, maf'ulul ma'ah, maf'ulul mutlaq dan maf'ulul ajli. Okey, maf'ulun bih juga yang paling dikerapkan digunakan dalam bahasa Arab. Dan maf'ulun bih pula mempunyai 4 hukum. Hukum yang pertama adalah innahu mansub wujuban, iaitu yang pertama adalah maf'ulun bih mestilah wajib mansub. Maf'ulun bih tak akan menjadi marfu' ataupun majrur, tetapi baris akan berubah apabila berbentuk mufrad, musanna ataupun jamak. Selain itu juga dia akan berubah baris jika ia asma'ul sittah ataupun asma'ul khamsah. Okey, yang kedua pula adalah hazaf maf'ulun bih jaiz, iaitu seterusnya hukum kedua maf'ulun bih adalah harus buang maf'ulun bih jika dalam keadaan fi'il muqtadi. Okey, fi'il muqtadi ialah fi'il yang memerlukan kepada maf'ulun bih. Okey, hukum kat sini nak letak boleh, tak letak pun boleh. Okey, yang ketiga pula hazaf fi'luhu jaiz, iaitu dibenarkan buang fi'il, iaitu pada tempat yang terkenal digunakan untuk buang pada abwabul ihtisab wa tahzil wal ishtighal. Maksudnya kita boleh buang fi'il pada tempat-tempat yang sesuai, seperti pada abwabul ihtisab wa tahzil wal ishtighal. Okey, sebagai contoh, ahlan wa sahlan yang pada asalnya ialah ji'ta ahlan wa nazaltal sahlan. Okey, dia dibuangnya fi'il dia, iaitu ji'ta dan nazalat, dan jadilah ahlan wa sahlan. Okey, hukum yang keempat pula ialah ya'ti maf'ulun bih muqaddiman. Okey, maksudnya hukum keempat ni ialah menghadapkan maf'ulun bih ataupun memulakan ayat dengan maf'ulun bih, kemudian baru fi'il. Yang pada asalnya fi'il dahulu barulah maf'ulun bih, kecuali terdapat keadaan di mana kita perlu menghadapkan maf'ulun bih kemudian baru fi'il. Itulah hukum yang keempat. Seterusnya adalah taqdimul fa'il wal maf'ul ahadihima 'ala al-akhar. Kita mendahulukan fa'il dan juga maf'ul. Yang pertama harus kita dahulukan maf'ulun bih di atas fi'il. Bermaksud susunannya akan menjadi fi'il, maf'ulun bih, kemudian barulah didatangkan fa'il. Maka kita akan i'rab kataba itu sebagai fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. I'rab ad-darsa, inilah maf'ulun bih muqaddam mansub bil fathah az-zahirah fi akhirih. Adapun Zuhairun fa'il muakhar marfu'un bid dhammah az-zahirah fi akhirih. Dan yang kedua adalah ta'khir maf'ulun bih 'ala fi'li. Maka ini adalah jumlah yang biasa yang selalu kita lihat, iaitu susunannya adalah fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Khususnya adalah wajib kita dahulukan salah satu daripada fa'il ataupun maf'ulun bih pada 5 masalah. Pada contoh yang pertama, 'allama Musa Isa. Maka jikalau datang dalam jumlah sebegini, maka wajiblah kita takdimkan fa'il. Yang pertama itu adalah fa'il, yang kedua itu adalah maf'ulun bih. Kerana pada Musa dan Isa itu kita tidak dapat membeza mana satu fa'il, mana satu maf'ulun bih, kerana dua-dua muzakkar dan dua-duanya tidak ada alamat
mana satu fa'il dan maf'ul bih. Maka kita akan i'rab allama fi'l madhi mabni 'ala al-fath, i'rab Musa fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah li'annahu ta'adzur wa mani'an li zuhuriha, dan i'rab Isa maf'ul bih mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah fi akhirih. Yang kedua adalah bersambung fi'il itu dengan dhamir, yang mana dhamir itu kembali kepada maf'ul bih. Sebagai contoh, akrama sa'idan ghulamuhu. Maka dhamir yang ada pada ghulam itu dikembalikan kepada sa'idan. Maka jika datang dalam jumlah sebegini, wajib kita takhirkan fa'il iaitu ghulam itu dan kita dahulukan maf'ul bih. Maka jika kita i'rab akrama fi'l madhi mabni 'ala al-fath fi akhirih, i'rab sa'idan maf'ul bih muqaddam mansub bil fathah az-zahira fi akhirih, i'rab ghulam fa'ilun marfu'un bid dhammah az-zahira fi akhirih. Adapun i'rab hu dhamir muttasil bihil fa'il wa ya'udu ila maf'ul bih. Dan situasi yang ketiga, berlakunya fa'il dan maf'ul bih itu dua dhamir dan tidaklah dihasarkan pada salah satu daripada fa'il dan maf'ul bih. Maka wajib dahulukan fa'il dan kita lewatkan maf'ulun bih. Sebagai contoh, akramtuhu. Maka akram itu adalah fi'lun madhi mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'i mutaharrika. Tu adalah dhamir mutasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Maka ta itu juga dikenali sebagai ta'ul fa'il. Dan ha itu adalah dhamir mutasil mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Seterusnya yang keempat adalah berlaku salah satu pada fa'il ataupun maf'ulun bih dhamir yang bersambung dengannya. Dan selepasnya itu adalah isim zahir. Maka wajiblah kita dahulukan dhamir tersebut. Bermaksud yang pertama, kalaulah dhamir itu ada pada fa'il, maka wajib kita dahulukan fa'il. Kalau dhamir itu ada pada maf'ulun bih, maka wajiblah kita dahulukan maf'ulun bih. Sebagai contoh yang pertama, wajib kita dahulukan fa'il. Sebagai contoh, akramtu aliyan. Ta di situ adalah dhamir mukhatab. Maka di sini wajiblah kita dahulukan fa'il dan kemudian barulah maf'ulun bih. Maka ta di sini adalah ta'ul fa'il, dikenali sebagai ta'ul fa'il. Dan kalau kita i'rab aliyan, maka maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah az-zahira fi akhirih. Pada contoh yang kedua, wajib kita dahulukan maf'ulun bih kerana dhamir ada kepada maf'ulun bih. Sebagai contoh, akramni aliyun. Maka jelas di sini aliyun itu ada alamat rafa', maka dia itu semestilah fa'il, bukanlah maf'ulun bih kerana maf'ulun bih mansub. Maka wajiblah kita dahulukan maf'ulun bih dan fa'il itu aliyun. Dan akramni, nun itu adalah nun al-wiqayah, ya itu adalah ya dhamir, iaitu kembali kepada ana. Dia akan bermaksud dimuliakan akan aku oleh Ali. Bermaksud Ali lah yang memuliakan dia, bukanlah dia yang memuliakan Ali. Maka kalau kita i'rab ya pada kalimah akramni itu adalah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dan situasi yang kelima adalah berlaku salah satu daripada fa'il ataupun maf'ulun bih itu adalah mahsur dengan illa ataupun ana mahu. Maka wajib kita lewatkan apa yang nak dihasarkan pada fi'il tersebut, sama ada maf'ul ataupun fa'il. Hasar ini bermaksud dia nak memberitahu bahawa hanya dia seorang saja yang buat. Sebagai contoh, fal maf'ul mahsur. Maf'ul lah yang nak dimahsurkan. Ma akrama sa'idun illa khalidan. Maka di sini wajiblah kita lewatkan maf'ulun bih. Khalidan itu maf'ulun bih kerana yang nak dihasarkan itu adalah maf'ulun bih. Jikalau kita terjemahnya, tidaklah memuliakan oleh siapa-siapa pun kecuali Khalid yang dia muliakan. Maka kita akan i'rab Khalid itu sebagai maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah az-zahira fi akhirih. Dan yang terakhir adalah fa'il yang nak dimahsurkan. Wa innama akrama sa'idan Khalidun. Maka di sini wajiblah kita lewatkan fa'il kerana fa'il lah yang nak dihasarkan. Tidak adalah siapa-siapa pun yang memuliakan Sa'id ini kecuali Khalid. Maka kita akan i'rab Sa'id maf'ul bih mansub wa 'alamatu raf'ihi al-fathah az-zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Zul Azul Hakim bin Wan Zul Kifli, nombor metrik 08350. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang takdim maf'ulun bih 'ala al-fi'il wal fa'il ma'an. Takdim maf'ulun bih 'ala al-fi'il wa fa'il ma'an ialah mendahulukan maf'ulun bih daripada fi'il dan fa'il. Di sini terdapat dua hukum bagi mendahulukan maf'ulun bih daripada fi'il dan fa'il tersebut. Antara hukumnya ialah harus, kemudian wajib.
wajib kita mendahulukan maf'ulun bih daripada fi'il dan fa'il apabila terdapat 4 syarat ini. Yang pertama, ay yakunu ismu syartin. Qauluhu ta'ala, "Man yudlilillahi fala hadiyalah." Selepas isim syarat, maka kita akan mendahulukan maf'ulun bih daripada fi'il dan fa'il itu. Seperti yang kita lihat, isim syarat mewajibkan maf'ulun bih didahulukan daripada fi'il dan fa'il itu. Yang kedua, syarat yang mewajibkan takdim maf'ulun bih ialah idza kana maf'ulun bih ismun istifham. Qauluhu ta'ala, "Fa ayyi ayatillahi tunkirun." Yang mana isim istifham itu mentakdimkan maf'ulun bih selepas ada isim istifham. Contohnya, fa ayyi. Fa ayyi tersebut ialah isim istifham. Syarat ketiga yang mewajibkan takdim maf'ulun bih ialah ayakunu kam au ka'aina. Al-khabaratain, kam kitabin qara'tu au ka'aina min kitabin qara'tu. Mana apabila terdapat dua kalimah ini, kam itu akan mentakdimkan maf'ulun bih ke hadapan dan diikuti fa'il dan fi'il. Syarat wajib takdim maf'ulun bih yang terakhir ialah ay yansibuhu bihi amma wa laysa li jawabihi mansub muqaddam ghairi. Qauluhu ta'ala, "Fa ammal yatima fala taqhar." Apabila terdapat kalimah di dalam sesuatu ayat, maka kita akan mentakdimkan maf'ulun bih dan diikuti fa'il dan fi'il.